daripada dia lahir tu sampai kita lupa dia. Dan kalau dia hilang pun tata cara macam mana kita nak menguruskan stok yang hilang dekat dalam stok. Okay, kehilangan ni dia lebih kepada stok yang hilang dalam stok, bukan stok yang kita dah bagi keluar, bagi kepada pelanggan, lepas tu pelanggan buat hilang, patah balik ke stok, nak buat tindakan hapus kira. Sebenarnya dah tak adalah. Kalau kita ikut record stok masuk tu kita akan daftarkan dalam borang KPS 3. Selepas tu bila keluar daripada stok pun kita dah record dalam KPS 3 juga. So baki dia dah tak ada. Kan? Bila dia hilang keluar tu nak ambil tindakan kan, yang tu dah kira lain lah. Tak apa, yang tu nanti esok Puan Nurul Ain akan dengan terperinci. Untuk pelupusan juga akan beri taklimat oleh Puan Yesh Lini lah. Okay, saya hari ni saya akan stop sampai ke bab pindahan saja. Okay. Sampai bab pindahan sajalah. Okay. Pegawai yang terlibat dalam pengurusan stok bukan pegawai-pegawai yang terlibat secara langsung dalam pengurusan stok. Yang terlibat secara langsung sebenarnya pegawai pelulus, pegawai stok, pegawai penerima. Tapi macam yang pegawai pengawal, ketua jabatan tu dia berperanan untuk melantik. Okay, melantik beri kelulusan. Pemverifikasi terlibat juga, tapi dia terlibat dalam pengurusan stok tu di akhir-akhir tahun bermula daripada Oktober sehingga 31 Disember lah peranan pemverifikasi. Kalau kita tengok definisi, okey, ketua jabatan rasanya Puan Sakinah dah beritahu semalam, ketua jabatan bermaksud ketua PTJ lah ya. Pegawai pengawal kalau kita baca dekat daftar keliling untuk kementerian kita, pegawai pengawal bermaksud KSU, KKM. Okay, kalau kita tengok dekat dalam perkeliling tu dia kata bukan ketua pengarah ya. Seterusnya tak boleh dilantik oleh ketua jabatan farmasi, ketua jabatan patologi, timbalan tak boleh. Pegawai pelulus, pegawai penerima ni perlu dilantik oleh ketua. Kalau di hospital, okay, kalau di PKD, pegawai kesihatan daerah. Macam tu. Okay, setelah pegawai stor. Takrifan pegawai stor ni dia ada terkandung dekat dalam. Kalau kita tengok takrifan pegawai stor AMS 2.1 dekat glossary mengatakan takrifan pegawai stok adalah pegawai yang dilantik oleh ketua jabatan untuk menguruskan atau menjalankan tugas-tugas pengurusan stok secara sepenuh masa di skim perkhidmatan dan grade yang bersesuaian. Sebab untuk skim perkhidmatan pegawai stok tak ada macam pegawai ini dilantik untuk menguruskan stok. Okay, jawatan dia adalah pegawai stok, tak ada. So kita pakai jawatan hakiki yang sedia ada, tapi ketua jabatan kena assign task tu kepada seorang pegawai secara sepenuh masa lah untuk menguruskan stok, terutama stok utama. Okay. Sebab stok utama ni dia punya tugas agak berat, bermula daripada penerimaan dan dia punya kuantiti stok yang dijaga tu biasa banyak. Okay. Pegawai penerima pula adalah pegawai yang dilantik oleh ketua jabatan menerima dan memeriksa barang-barang yang diterima. Okay, barang-barang yang diterima ni adalah barang-barang yang diterima daripada pembekal. Okay, bukan daripada stok. Okay, dekat store unit tak ada lantikan pegawai penerima. Sebabnya dekat store unit tak ada terimaan daripada pembekal. Sebab store unit tak buat pembelian. Okay. Okay, so dekat stok utama sahaja yang ada lantikan pegawai penerima. So dekat stok utama akan ada lantikan pegawai pelulus, pegawai stok dan juga pegawai penerima lah. Okay, dekat store unit hanya ada lantikan pelulus dan pegawai. Sorry ya, tak clear ke?
Putus-putus sekejap. Cik, sekarang boleh dengar semua? Boleh dengar? Jelas? Tak clear? Tak apa, sikit. Masih penuh putus? Sekarang ni saya pakai line phone. Tadi saya pakai line office. Boleh dengar tak? Clear. Dengar. Okay, clear, 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 clear. Sekarang dengar okay? Clear. Okay, clear lah. Okay, kita teruskan. So ni kena repeat daripada mula lah ni. Tadi tak dengar kan? Sangkut-sangkut kan? Macam begitulah nampaknya. Okay lah. Daripada mula kan kita start. Penat saya cakap. Syok sendiri. Kejap ya. Um, Puan kalau puan nak pergi dekat tengok link pun boleh. Nanti cik dengan saya. Sorry. Kita start. Masalah teknikal. Memang agak jadi nak start pukul 9 kot. Pukul 8.30 dia masih tak start engine. Okay. Okay. Untuk hari ni tata cara pengurusan stor kita nak tengok. Okay. Tata cara pengurusan stor kerajaan ni dia terkandung dekat dalam perkelian perbendaraan AM 6.1. Okay, 6.1. Perkelian perbendaraan 6.1. Perkelian ini dikeluarkan dari Kementerian Kewangan. Rasanya semalam tuan-puan semua dah dengar tentang tata cara pengurusan aset alih kan? Yang disampaikan oleh Puan Sakinah. So untuk hari ni kita tengok tata cara pengurusan stok pula lah. Semalam QPAS. So hari ni QPAS. Okay. QPAS tu maksudnya KEW, dokumen kewangan. PS adalah
Kalau boleh, tuan-puan kena dapatkan pekeliling ni, jangan ambil daripada pegawai-pegawai store yang lama, pergi terus dekat website Treasury, pekeliling ni dekat website Treasury. Bila kita tengok depan tu, dia tak nampak pun bidang pengurusan store, yang bidang pengurusan aset, bidang pengurusan belanjawan, perolehan kerajaan, pengurusan wang awam, pengurusan aset, tadbir urus keuangan, pelaburan strategik, syarikat putra. So pengurusan store tak ada kan? Bidang pengurusan aset tu nanti akan keluar topik. So untuk pengurusan store dia berada dekat topik yang ke-6. Dekat di bawah topik yang ke-6 ni dia ada lagi 10 bab. Bermula daripada pendahuluan sehingga kehilangan data. Masa tuan-puan download topik tata cara pengurusan stor kerajaan ni, download topik pengurusan kerajaan. Semua pelaporan, semua definisi ada dekat glossary. Glossary dekat ARM 1.1 tu. Kadang-kadang kita cari apa takrifan pegawai store, tak dapat, tak nampak dekat dalam ARM 6.1. ARM 6 lah, tak ada. Rupanya dia berada dekat pengurusan kerajaan yang topik 1 tu lah. So bacalah bersama dua topik ni untuk cara pengurusan store. Untuk pekeliling perbendaharaan tata cara pengurusan store ni, sebenarnya MOF dia dah buat, dia telah mengambil inisiatif lah untuk mewujudkan satu dokumen yang lengkap untuk kita uruskan pengurusan store, bermula daripada kita terima sampailah kita tak nak pakai lagi lah, sampai kita keluarkan. Lepas tu ataupun kalau ada dalam simpanan kita tak nak pakai lagi, kita buat pelupusan. Kalau hilang, kita buat hapus kira. Dulu-dulu sebelum tahun 2014, pengurusan store ni, tata cara pengurusan store ni ada dekat banyak pekeliling lah. Sikit dekat perbendaraan, sikit dekat panduan perbendaraan, sikit dekat arahan keselamatan. So sekarang ni dia semua dalam satu dokumen yang lengkap. Dekat situlah semua daripada penerimaan, macam mana cara kita nak merekod, macam mana cara kita nak menyimpan, buat pengeluaran, semua ada dekat dalam satu dokumen saja. So boleh baca macam buku kita. Mula-mula pada 3 Julai 2014, 3 Julai 2014, dalam pekeliling tata cara pengurusan stor tu dia menetapkan kadar pusingan stok yang perlu dicapai secara tahunan adalah 4 kadar pusingan. Tapi selepas tu beberapa kementerian jabatan membuat keluhan tak dapat nak capai kadar pusingan stok 4. Lepas tu ada beberapa masalah lain lah masa nak melaksanakan arahan pekeliling tata cara pengurusan stor tu. Disebabkan perkara-perkara tersebut, mengambil kira teguran audit dan sebagainya, MOF telah penambahan pada pekeliling cara pengurusan, dan pada 5 Mei 2016 merupakan satu pekeliling yang baik dan telah membuat penetapan supaya kadar pusingan stok yang perlu dicapai secara tahunan adalah dua saja. So bila tetapkan 2, yang tanya, kalau dulu 4, suku pertama 1 kan. So sekarang ni tahunan 2. Suku tahun berapa? Kadar pusingan stok 0.5. Sebenarnya apa maksud 0.5 kadar pusingan stok? Macam mana? Apa yang kita takrifkan 0.5 kadar pusingan 0.5 kadar pusingan stok tu kan. So 2 ni sebenarnya adalah formula yang salah lah untuk kadar pusingan stok. So dikaji semula dan pada April 2018 satu telah dikemas kini ditambah baik oleh MOF, dan pada masa tu kadar pusingan stok secara tahunan yang ditetapkan adalah 4 lah semula. 4, tapi tak perlu melaporkan kadar pusingan stok secara suku tahun lah. Tapi untuk KKM telah menetapkan pelaporan secara suku tahun kadar pusingan stok tu sebab untuk tujuan pembuatan. Dia sebenarnya pengiraan dia bukan macam pengiraan kadar pusingan stok tu bukan macam pemeriksaan. Suku pertama,
25%, suku kedua 50%, suku ketiga. Boleh tak clear ke? Sekejap ya. Tak clear lah. Pun pakai apa? Sekejap saya pergi ambil wayar, cari wayar ni sekejap. Pakai ni lah. Putus-putus ke? Tak pun saya macam mana masuk bilik? Masuk bilik ke? Tak. Ni, saya ambil laptop. Semalam tak putus-putus ke? Penat saya nak ulang 3 kali ni. Cuba mic. Ambil laptop dah ni. Boleh? Dapur? Dah. Video pun okey je. Ada yang kata okey je. Dengar, boleh dengar. Lepas tu ada yang kata tak okey tau. Ke bila saya sembang okey. Bila saya tu bila saya sembang okey. Bila saya cakap saya cakap putus juga. Tu sembang okey. Kadang-kadang putus. Sekejap saya tukar PC Tak apa. Puan continue je dulu. Kita ni lah. Baru kita change. Ya. Puan cakap je dulu. Sekejap, klip saya nak buat Oh, record. teruskan je. Oh, sembang je. Itu line ni. Pakai line senang tarik. Entah line mana kat luar tu. Dekat-dekatkan lah komputer ni dengan muka saya agaknya. Dia muka besar sikit. Dah record. Saya guna laptop, bukan guna PC. Kalau PC saya tak ada mic pula. Oh, boleh pakai saya punya ni. PC saya bukan tak ada mic, PC saya ada muka. Lah, Puan boleh punya kamera Eja. Ya ke? Puan boleh pakai kamera Eja. Apalah. Boleh pakai komputer. Saya pakai, mula saya pakai wifi, tu teruk. Lepas tu saya pakai saya punya phone. Masuk. Tu gelak clear. Tu saya cakap kuat-kuat Lepas tu saya cakap kuat-kuat. Kalau saya cakap kuat boleh? Tu boleh je. Saya cakap kuat-kuat lah macam tu. Puan, saya ada mic, saya ada kamera, saya ada speaker, saya ada. Pakailah semua tu kat sini kot. Tak payah pakai kat sini, Puan pakai kat PC pun boleh. Komputer biasa. Tapi since ni dah kosong. Mana Puan rasa? Tapi saya ada benda-benda tu semua. Okay, boleh sambung. Tak apalah. Saya sambung, tak apa juga. Kalau tak apa, nanti ada yang tolong tengokkan kalau tak clear. Nanti dia akan maklum pada saya. Okay, saya sambung je. Tapi saya dah macam dah lost track dah ni. Tak apa sakit. Tak ada ke? Kejap kita break take 5. Kalau tahu tadi awal-awal, kita tolong ni kan. Kenapa tak boleh tahu? Dah. Sambunglah, tapi okey, sambung. Tapi saya from time to time saya akan tengok ni. Boleh beritahu Okay, so latest perkeliling adalah 23 April 2018. Kalau boleh tuan-puan kena ambil perkeliling yang ada dekat dalam website lah. Okay, jangan ambil yang pegawai-pegawai lama punya, takut nanti kita ambil yang outdated. So untuk perkeliling yang terbaru 23 April 2018 ni, MOF telah menetapkan KPS 4 secara tahunan yang perlu dicapai.
Okey, saya cuba. Ya. Okey, kalau macam gini Tuan Puan rasa lebih clear ke? Kalau saya offkan apa tu? Saya offkan apa clear. Ke ada gangguan dekat muka kot, gangguan dekat muka. Ah. Okey, kan dah tahu kot masalah dia gangguan kat muka. So ceramah ni tak payah tengok muka. Ni kita tengok slide saja, okey? Okey, okey, kalau dah clear okey, alhamdulillah dah. Apa tu ni? Sambung-sambung. Dah clear, boleh lah. Kata ni dah clear lah. Okey. Ah, tadi kita kat sini. Tajuk TPS. Dekat dalam tajuk TPS dia ada 10 tajuk semuanya. Tajuk pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan sebenarnya ni banyaklah yang kita kena. Okay, clear. Okey. Okey. Dekat dalam tajuk TPS yang pertama ni pendahuluan, yang ini dia menceritakan tentang basic macam mana kita nak uruskan store tu supaya prestasi store kita tu cekap. Okey, dekat situ dia ada terangkan tentang macam mana kita nak tentukan kadar pusingan stok, macam mana kita nak tentukan para stok, kumpulan stok. Okey, lepas tu dia ada terangkan macam mana kategori-kategori stok kita dekat dalam apa macam mana penentuan kategori stok kita lah, sama ada kita ni stok pusat ke, stok utama ke, stok unit ke. So semua ada diterangkan dekat bab pendahuluan. Yang seterusnya bab-bab yang bab 2 penerimaan, bab 3 merekod stok, bab 6.4 penyimpanan tu semua dia lebih kepada cara kita nak menguruskan penerimaan itu, cara kita nak merekodkan stok, macam itulah. Okay. Untuk yang bab pindahan, pelupusan, kehilangan tu dia seolah-olah bab yang baru dekat dalam Perkeliling Ditambah Baik pada tahun 2018. Nak kata seolah-olah baru tu sebab pelupusan dan hapus kira dia ada dokumen yang baru, yang sendiri punya. Kalau dulu sebelum tu kita nak uruskan pelupusan dengan kehilangan, kita kena gunakan, kita tumpang gunakan borang QPA. Okay, tapi untuk yang Perkeliling yang 2018 ni kita ada borang kipas sendiri. Lepas tu pindahan pun bab barulah, kalau dulu tak ada bab pindahan. So sekarang ni ada bab pindahan dah. Okay, pindahan ni nanti kita tengok dia apa beza pindahan dengan pengeluaran. Sebab dua-dua ni kita nak keluarkan stok kita daripada milikan kita lah. Okay, stok tu ada dalam stok, sama ada kita nak keluarkan kepada pelanggan dengan cara pindahan ataupun dengan cara pengeluaran. Nanti kita akan pergi ke bab pindahan. Okey, untuk topik yang saya akan sentuh hari ini, dia sampai bab pindahan saja. Pelupusan dengan kehilangan dan hapus kira tu esok ada pegawai lain yang akan sampaikan taklimat. Sebab pelupusan dan hapus kira esok dia akan cover dua-dua, untuk aset dan juga untuk store lah. Boleh so far clear? Boleh, okey dah macam clear Cuba cuba bagi, okey clear. Okey kita teruskan. Tak, jangan risau. Kita habis cover semua ni. Sebab tak sentuh pun kehilangan dan hapus kira dan juga pelupusan. So kita hanya sentuh 8 bab je. InsyaAllah saya sampai petang kan. Saya punya slot ni dia sampai petang. Bukan separuh je. Semalam saya dekat PKD PKD Titi Wangsa yang itu 4 jam pun still cover semua sampai pelupusan, kehilangan dan hapus kira juga. Tersemput-semput jugalah kan. Boleh. Okey, untuk seterusnya adalah pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengurusan stok kerajaan. Nombor 3, 4, 5, 6 tu memang terlibat secara langsung dalam pengurusan stok kerajaan, manakala nombor 1, 2 tu adalah kuasa melulus lah. Kuasa melulus dan kuasa melantik pegawai-pegawai yang perlu menguruskan stok.
Pegawai pengawal macam Tuan Puan dah dengar dari Puan Sakinah semalam, pegawai pengawal adalah pegawai kalau kita baca dekat perkeliling nampak takrifan pegawai pengawal tu maksudnya ketua setiausaha kerajaan, bukan ketua pengarah lah. Okey, ketua KSU, KSU KKM. Ketua jabatan pula adalah ketua PTJ, bukan ketua jabatan patologi, ketua jabatan farmasi, ketua timbalan pengarah pengurusan, itu semua tidak. Maksud ketua jabatan kalau dalam perkeliling kata ketua jabatan perlu melantik pegawai pelulus, pegawai stor, pegawai penerima, maksudnya ketua PTJ. Kalau ketua PTJ tu maksudnya dekat hospital adalah pengarah hospital. Kalau PKD pegawai kesihatan daerah. Okey? Macam itulah ketua jabatan, ketua sesuatu jabatan, ketua PTJ. Dia yang kena melantik. So pelantikan tu kena betul. Tuan Puan kena tengok surat pelantikan Tuan Puan. Betul tak Tuan Puan ni dilantik oleh ketua jabatan yang betul. Okey, barulah valid. Okey, pegawai pelulus pula adalah pegawai yang dilantik oleh ketua jabatan untuk memastikan pengeluaran stok adalah terkawal. Pegawai pegawai stor pula adalah pegawai yang dilantik oleh ketua jabatan untuk menguruskan dan menjalankan tugas-tugas pengurusan stor secara sepenuh masa di skim perkhidmatan dan grade yang bersesuaian. Okey, pegawai stor ni, takrifan pegawai pelulus ni, takrifan ni semua-semua ni ada dekat dalam AM 1.1 tadi. Dia tak ada dekat dalam AM 6. Kadang-kadang kita cari, mana nak cari takrifan pegawai stor, mana nak cari takrifan pegawai pelulus? Tak ada dekat dalam AM 6. Rupanya dekat dalam AM 1 tadi. Sebab itulah kalau kita nak download perkeliling, kena download AM 1 dan juga AM 6. Okey, ada dua-dua. Okey. Seterusnya pegawai penerima. Takrifan dia adalah pegawai yang telah dilantik oleh ketua jabatan untuk menerima dan memeriksa barang-barang yang diterima. Pegawai penerima sebenarnya ada dua. Satu pegawai penerima biasa, satu lagi pegawai penerima teknikal. Okey, kedua-dua ni perlu dilantik jugalah oleh ketua jabatan. Okey, seterusnya yang keenam adalah pemverifikasi stor. Pemverifikasi stor adalah pegawai yang dilantik oleh pegawai pengawal atau ketua pengarah atau pengerusi JKPAK peringkat kementerian ibu pejabat untuk menjalankan verifikasi stor. Okey, dekat sini dekat KKM pelantikan verifikasi stor dilakukan oleh pengerusi JKPAK peringkat kementerian lah, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Keuangan. Okay. Boleh sebenarnya kalau KSU nak lantik, sebab dekat dalam perkeliling ada katakan pegawai pengawal atau ketua pengarah atau pengerusi JKPAK peringkat kementerian, tapi kita pilih untuk pelantikan tu dibuat oleh TKSUK lah, Timbalan Ketua Setiausaha Keuangan. Okay, yang pertama sekali kalau kita tengok pada peranan dan tanggungjawab, kita tengok pada peranan dan tanggungjawab pegawai pengawal dululah. Okay, pegawai pengawal ni dia kena pastikan pertama sekali unit pengurusan aset ada ditubuhkan. Kalau di setiap jabatan bertaraf PTJ, maksudnya kena adalah unit pengurusan aset. Kemudian lepas ada unit pengurusan aset ni, dia akan merancang, memantau pelaksanaan pengurusan segala pengurusan aset. Tadi kan kita tengok ada dekat dalam keliling tu bidang pengurusan aset kan. So di bawah bidang pengurusan aset tu ada pengurusan aset, pengurusan aset tak ketara, pengurusan aset hidup, pengurusan stor. So semua tu diletakkan di bawah tugas dan tanggungjawab unit pengurusan aset lah. Okay. Selepas itu ada menubuhkan JKPAK. JKPAK Jawatan Kuasa Pengurusan Aset Kerajaan, aset ahli kerajaan. Okay. Dekat dalam perlu bermesyuarat mengikut suku tahun. Maksudnya setahun 4 kali lah bermesyuarat. Okey, dekat dalam mesyuarat JKPAK tu dibentangkan semua pelaporan tentang pengurusan aset ahli, pengurusan aset tak ketara, aset hidup, stor kan. Okey. JKPAK ni wajib dilaksanakan di peringkat PTJ 1. Wajiblah, compulsory, tak boleh elak. Tapi kalau di peringkat PTJ 2, PTJ 3, kalau nak laksanakan boleh. Baik, bagus. Okey, kalau nak laksanakan. Tapi kalau tak laksanakan tak jadi satu kesalahan. Okey. Seterusnya melantik jawatan kuasa penyiasat. Tugas dan tanggungjawab pegawai pengawal. Tadi siapa? KSU. Kan KSU KKM dia perlu melantik jawatan kuasa penyiasat. Yang ni tak turun kuasa lah kepada Timbalan Ketua Setiausaha Keuangan ke untuk melantik kuasa penyiasat. Tugas melantik jawatan kuasa penyiasat
dekat bawah tanggungjawab pegawai pengawal. Seterusnya memastikan pengurusan stor diletakkan di bawah kawalia unit pengurusan aset. Sebab itulah masa hantar laporan pengurusan stor, pastikan tuan-puan hantar laporan tu ke unit pengurusan aset. Okey, unit pengurusan aset akan compile semua, selaraskan dan kemukakan ke peringkat yang lebih tinggi lah. Okey, puan yang urusan stor, okey, tak apa, kita nak cepat. Kita hantar dulu, nanti biar store lain dekat dalam PTJ kami ni ada 7, bukan, ada 5 contoh lah, ada 5 jenis store. So store kita siapa yang paling cepat, dia yang paling efisien, kita hantar je dulu. Tak boleh kita kena hantar ke unit pengurusan aset supaya unit pengurusan aset tu compile dan tiada keciciran pelaporan. Okay. Okay, tadi tu habis tanggungjawab pegawai pengawal. Yang ni tanggungjawab ketua jabatan pula. Paling penting sekali ketua jabatan ni adalah untuk melantik pegawai penerima, pegawai stor dan juga pegawai pelurus untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan stor. Okey, pegawai penerima. Maaf. Okey, melantik pegawai penerima, pegawai stor dan juga pegawai pelulus. Pegawai penerima ni dia hanya adalah di pegawai di stor utama dengan stor pusat saja. Okey, di stor unit dia tiada lantikan pegawai penerima sebab tak ada terima barang daripada pembekal. Okey. Seterusnya tanggungjawab ketua jabatan adalah untuk memastikan stok kerajaan didaftarkan. Tanggungjawab ketua jabatan memastikan stok kerajaan didaftarkan, memastikan stok disimpan di tempat yang sesuai dan selamat mengikut arahan keselamatan, memastikan penyelenggaraan ke atas stok dilaksanakan. Ini yang lain-lain ni lah. Memastikan hasil penemuan verifikasi stok diambil tindakan, menyediakan laporan awal kehilangan, menyediakan sijil verifikasi, menyediakan dan mengemukakan laporan suku tahun pengurusan stor untuk dibentangkan dalam JKPAK, menyediakan dan mengemukakan laporan tahunan pengurusan stor kepada unit pengurusan aset melalui untuk dihantar ke Kementerian Kewangan lah sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Memastikan pengurusan stor dilaksanakan. Okey, ni tanggungjawab seterusnya, tanggungjawab ketua jabatan lagi. Melantik pegawai-pegawai khusus menjalankan tugas pengurusan stor secara sepenuh masa di stor pusat dan stor utama. Pegawai-pegawai inilah macam saya kata tadi, stor pusat utama kena ada pegawai penerima, pegawai stor dan juga pegawai pelulus. Okey, di stor unit perlu ada pegawai stor dan pegawai pelulus sahaja. Okey, kemudian kena menyediakan dan mengemukakan laporan suku tahun stok kepada urus JKPAK untuk dibentangkan dalam mesyuarat. Okey, seterusnya dalam perkeliling dia mengarahkan semua kementerian atau jabatan untuk menggunakan SPS yang dibangunkan oleh perbendaraan. Okey, ketua jabatan kena tentukan pegawai yang boleh diberikan capaian untuk maksudnya dapat ID dan password untuk masuk menggunakan sistem SPS lah. So ID dan password ni akan di-create oleh pentadbir sistem. Okay, lepas dah dapat ID dan password, pegawai pelulus boleh buat meluluskan, mendaftar stok, membuat penerimaan, lepas tu meluluskan
Ya Allah. Maaf ya, ada gangguan teknikal. Tuan Puan, kita break sekejap. 5 minit. 5 atau lebih sikit lah. Paling lama 10 minit. Ada masalah teknikal sekejap. Sorry. Banyaknya dugaan. Okey, sambung balik. Boleh dengar semua? Sebenarnya saya di tempat baru. Sangat clear. Okey, bolehlah. Okey. Ni sebenarnya sepatutnya kita kena pergi kat hotel. Kita kena buat ceramah khusus kat hotel supaya apa tu tak ada gangguan-gangguan ni. Betul tak? Urus dia lain kali buat kat hotel. Buat kat office memang masalah macam ni lah. Okay, semua tak ada yang bangun semua dah balik ke tempat masing-masing. Boleh kita sambung ya. Nanti kan terlepas saya kena repeat balik. Okay, sebab tak makan, semua memang berada kat tempat masing-masing. Okay, Alhamdulillah kita sambung. Okay, Kementerian Kewangan mengarahkan kita semua untuk pakai sistem SPS kan. Saya rasa ramai yang dah pakai sistem SPS. Untuk kita guna pakai sistem ni, kena ada lantikan. Ketua Jabatan kena assign, minta pentadbir, create ID dengan password untuk pegawai pelulus, pegawai store. Pegawai pelulus, pegawai store untuk masuk ke dalam SPS lah, menggunakan pakai sistem SPS tu. Nanti boleh buat penerimaan kat sana, boleh daftar stok, boleh buat boleh pemohon boleh inden barang semualah. Okey. Tapi untuk KKM ni farmasi tak guna lagi pula, minta maaf, telah diberi pengecualian untuk tidak mengguna pakai sistem SPS sebabnya farmasi dia ada PHIS lah. So ini adalah dokumen kalau tuan-puan tak pakai sistem, so kita pakai pengecualian daripada bertarikh kenderaan ya, kita duduk surat sebenarnya. Satu lagi. Okay, so satu lagi lama. 14 Januari 2013 kan. So yang ini kita pakai yang latest ada surat bertarikh 2021.
Putus-putus lagi. Teruk benarnya. Ha. Suka-suka teruk. Kena ulang-ulang semula. Tak dengar ke laut. Saya macam mana? Semalam okey ke semalam? Semalam, kalau semalam okey. Semalam okey. Dia tak suka saya ni. Allah, semalam okey sangat. Hmm. Sekejap saya kalau macam itu saya rasa tak ada jalan lain. Saya kena tukar tempat sekali lagi. Ni last. Kalau tak dapat juga saya pergi tukar tempat ni. Yang last dah lah. Memang give up. Kalau sembang okey. Kenapa pula kalau sembang okey? Tak apa. Sekejap, 5 minit je. Saya pergi tukar tempat lain. Saya rasa sebabnya pegawai tu, saya pergi duduk dekat bilik pegawai semalam. Kalau still tak okey, masalah lah. Kita pergi kat balik. Kita pergi sana bilik saya. Kau nak pakai laptop Tak. ke pakai PC? Pakai PC saya tak boleh. Pakai contohnya speaker dengan kamera. Nak. Okey lah nanti. Sekejap kita tutup sekejap. Kita sambung balik. Oh, Bye-bye.